saudaraku kemudian pergi ke Mekah dan bertemu dengannya. Ketika saudara dengannya itu dengan Nabi lah. Ketika saudaraku pulang, aku bertanya kepadanya, Habib, berita apa yang kau bawa? Macam Habib, apa kau bawa? Saudaraku menjawab, demi Allah, aku telah bertemu dengan seorang yang menyuruh melakukan kebaikan dan melarang keburukan. So dia punya apa tu, mula-mula tu, first impression tu kan, mula-mula tu dia dah tak tahu dah, ini mesti orang baik. Ni mesti orang baik ni. Aku berkata kepadanya, khabar yang kau bawa ini masih belum cukup memuaskanku. Dulu dia tak ada WhatsApp, hantar hari ni ada kelas ke, hari ni tak ada kelas ke, kan? Haji Yusri kata tiap-tiap minggu kita tahu. Ustaz hari ni tak adalah masjid melainkan masjid ni lah yang bagi tahu tiap-tiap minggu. Tu. Tiadalah masjid, tiadalah masjid macam kalimah la ilaha illallah tau. Nak bagi tahu masjid ni yang ambil punya take care dengan kita tu. Insya-Allah. Tu yang payah nak lepas tu. Ustaz kena datang tak? Ya Allah. Segera ku ambil kantung bekalan. Jadi dulu memang dia pakai uncang tu. Kita tengok cerita Piramli tu, dia bukan saja pakai macam tu. Kalau kita tengok dalam hadis, macam mana Nabi Muhammad SAW nak kirakan zakat-zakat kurma ni, memang dia pakai subrah, dia pakai uncang. Akan kantung lah dia ikat, isi barang diikat, tu letak kayu kan. Kita pun tengok, kita tak tahu tu cerita 60-an. Kita pun kata ni apa, tak ada beg ke? Bukan, memang macam tu. Dalam hadis pun banyak kira macam tu. Nabi akan anggar dia berapa satu kantung ni kurma ni untuk dibayar zakat. Maka dan tongkat, lalu aku berjalan menuju ke Mekah. Macam kita tengok cerita, tongkat, dia punya kantung, dia punya ikat, bawa. Aku tidak mengenali orang itu, tetapi aku juga tidak mahu menanyakan kepada orang. Tak kenal pasal dia duduk Madinah, Nabi duduk Mekah. Dua orang dah masuk Islam. Dia kata aku nak tengok apa benda yang seronok sangat, best sangat ni. Aku minum air zam-zam dan tidur di masjid. Jadi tidur masjid ni jangan heran, dulu lagi orang tidur masjid. Saya tadi baru baca tentang sahabat yang mana kerja dia tidur masjid je. Kan? Tapi dia jadi orang alim sebab dia duduk dengan Nabi. Abu Zar meneruskan ceritanya, sehinggalah Ali melintas di hadapanku. Dia pun tak kenal Ali tu siapa. Orang tu dia tak kenal Ali. Dia tengok ada orang lintas. Dia pun berkata, kelihatan kamu ni orang asing, macam orang baru datang, kan, berpergian lah, datang, singgah. Aku menjawab, ya. Ali berkata, jika begitu mari ke tempat penginapan. Jadi dia tak tahu orang ni jahat ke, baik ke, macam cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kan? Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dia datang ke kampung tu, dia pun nak jadi, dia nak minta orang kampung tu jadikan dia tetamu. Kan? Jadi biasa adat mereka jadikan tetamu. Tiba-tiba dalam cerita Khidir tu tak jadikan tetamu. Okey? Tu cerita Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sini kita tengok macam mana perangai orang Arab. Pelik, dia bukan kenal. Kang dia curi aku punya harta ke, tak ada. Memang dia bawa je balik. Dia nampak ni orang luar ni, foreigner ni, dia pun terus ikram. Dia pun terus muliakan. Memang macam tu. Aku pun pergi bersamanya. Ali tidak bertanya sedikit pun dan aku tidak bertanya apa-apa kepadanya serta tidak memberitahu apa-apa kepadanya. Ali pun bagus tak tanya, aku pun bagus tak bagi tahu maksud aku datang. Abu Zar meneruskan lagi ceritanya, pada keesokan hari aku pergi ke masjid. Aku berharap ada orang yang boleh kutanya tentang lelaki itu, iaitu Muhammad. Namun begitu ternyata tidak ada seorang pun yang boleh kutanya tentang lelaki itu. Sehinggalah Ali melintas di hadapanku untuk kali keduanya. Ali bergumam, adakah lelaki ini masih tidak tahu jalan untuk ke tempat penginapan? Kan? Tengok duduk sorang-sorang kat tiang kan. Haji Ayung kata, budak mana ni? Semalam ada, hari ni ada lagi. Maka
Aku menjawab, ya, adakah lelaki ini aku menjawab, ya. Aku berkata, jika begitu marilah berjalan bersamaku. Abu Zar meneruskan, akhirnya Ali bertanya kepadaku, apakah urusanmu dan apakah yang mendorongmu datang ke negeri ini? Aku memastikan terlebih dahulu. Dia pun buat kepastian, okey, boleh aku nak bagi tahu kau ni, tapi jika engkau mahu merahsiakan urusanku, aku akan bagi tahu. Tapi kalau engkau tak boleh nak keep secret, kan tak boleh, aku tak boleh bagi tahu lah. Sebab urusan tu dah memang bahaya. Dia dah tahu dah urusan Islam ni bahaya. Ali berkata, ya, aku akan merahsiakannya. Maka ku jelaskan kepadanya, telah sampai berita kepada kami bahawa seorang lelaki muncul di negeri ini, di Mekah ini, mendakwa dirinya sebagai Nabi. Aku telah mengutuskan saudaraku untuk bercakap dengannya, tetapi khabar yang dibawanya tidak memuaskan aku. Maka aku kemari untuk menemui lelaki itu sendiri. Begitu Abu Zar. Ali berkata, sesungguhnya kamu memberitahu pada orang yang tepat. Maknanya syukur dia tu jumpa Ali. Kalau kau jumpa Abu Jahal, settle. Kan? Memang settle lah. Okay. Ikutlah aku. Apabila aku masuk, maka kamu masuk. Jadi ikut tu dia jauh. Dia tak ikut jalan macam ni, tak saing. Orang Melaka kata saing Dia tak sama yang tu. Dia ikut belakang. Jadi kalau aku masuk, kau masuk. Jika aku melihat seorang yang kukhawatirkan akan membahayakan keselamatanmu, tengok orang yang diragui, aku akan berdiri mendekati tembok dan berpura-pura membetulkan seliperku. Kan? Buat macam tak kenal, buat tak tahu lah. Jadi kau kena cover jalan tu. Maka kamu teruslah berjalan seolah-olah tidak mengenaliku. Jalan jauh lah. Macam kononnya di arah lain, ni arah lain, tapi jalan sama. Ali pun mula melangkahkan kakinya, dan aku mengikutinya dari belakang. Kemudian dia masuk dan aku turut masuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepada baginda, ceritakanlah kepadaku tentang Islam, sebab dia dah memang nak cari. Baginda pun menerangkan tentang Islam kepadaku. Maka aku menyatakan diri untuk memeluk Islam di tempat itu juga. Abu Zar meneruskan ceritanya, selepas itu Rasulullah berkata kepadaku, rahsiakanlah keislamanmu ini. So ni dah tahun ke-10 kenabian, kan? Nabi baru balik dari Taif. Lepas tu kita cerita, walaupun dekat Taif tak ada hasil, tapi hasil Allah datangkan daripada Madinah. Pulanglah ke negerimu, jika berita tentang kemenangan kami telah sampai padamu, barulah datang ke sini. Sebab sekarang orang Islam masih lagi diseksa, diseksa dengan dahsyat sekali. Aku membalas, demi zat yang telah mengutuskanmu dengan membawa kebenaran, aku akan menyatakan keislamanku ini dengan lantang di hadapan mereka. Dahlah orang luar, tiba-tiba dia nak buat announcement dekat Kaabah. Ni. Jadi macam mana kita tak faham macam mana dia punya kekuatan tu. Dia main mana dia punya kekuatan tu. Kan? Masuk Islam terus dia dapat dia punya jos. Kan? Allahu akbar. Kemudian aku pergi ke masjid, iaitu masjid Kaabah, Masjidil Haram. Dan kebetulan orang Quraisy sedang berada di sana. Memang di sudut itu memang diorang biasa duduk lepak. Aku terus berkata dengan lantang, hei orang Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Terus dia angkat tangan, dia takbir. Nabi dah pesan tadi, jangan. Allahu akbar. Mendengarkan perkataan itu, mereka saling berkata, hampirilah orang murtad ini. Saya cerita ni, mereka sangka orang yang keluar dari agama Abdul Muttalib, agama Lat Uzza ni adalah orang yang murtad. Kan? Mereka semua datang menghampiriku, aku dipukul sehingga hampir mati. Mati tak? Tak mati. Kalau dia mati dia tak cerita ni. Dia tak mati lah ni. Hampir mati, dia tak mati lagi.
hampir mati. Mujurlah Abbas menemuiku. Siapa Abbas? Pakcik Nabi. Okey, Abbas yang masuk Islam ni, Abbas, lepas tu Hamzah, lepas tu Safiyah, makcik Nabi. Kita akan dengar macam mana cerita Safiyah dalam peperangan Khandaq. Dia telah membunuh orang Yahudi. Safiyah umur 58 tahun, boleh gaduh dengan orang Yahudi pula, dia bunuh pula mati. 58 tahun. Kan? Mana umur kita 58 tahun kita buat apa? Kita buat apa umur 58 tahun? Dia perempuan umur 58 tahun dalam peperangan boleh pula bunuh orang Yahudi. Masya-Allah. Tu adik-beradik dia lah ni. Dia datang menghampiriku, dia menatap wajah orang Quraisy dan berkata kepada mereka, sungguh celaka kamu hendak membunuh seorang daripada Bani Ghifar. Sebab Bani Ghifar ni, kita nak cross ke Syam tu, jalan kampung dia kan di ujung Madinah. Engkau nak masuk ke Syam nanti, engkau kena jalan Ghifar, Bani Ghifar. Engkau kena keronyok, masak, tak sampai engkau punya barang dagangan. Dia Abbas. Sebab tu sahabat ni dia ada satu benda yang mereka ada point yang boleh selamatkan kawan dia lain. Bukankah antara kamu ada yang berdagang dan sering mendatangi negeri Ghifar? Mereka semua segera menjauhiku. Kata betul juga kan, belasah-belasah kang tahu kaum dia masak kita. Mujurlah, keesokan harinya aku mendatangi lagi tempat tu. Aku kembali mengatakan seperti yang kukatakan kemarin. Rasa seronok ni belasah. Heran bin ajaib. Mereka kembali berkata, hampirilah orang murtad ni. Dia bila dia bengang, hilang pula yang semalam tu kata tu. Yang kata Bani Ghifar tu hilang kan. Belasah lagi. Mereka memukulku lagi seperti yang mereka lakukan kemarin. Hampir mati, tak mati lagi. Hari kali ini Abbas kembali mendapatkanku. Dia menghampiriku lalu mengatakan kepada orang Quraisy sama seperti mana yang dikatakan kemarin. Jadi cerita dia sampai situ je. Barulah Abu Zar. Itulah Abu Zar Al-Ghifari. Seterusnya Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Jadi Nabi SAW telah jadikan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia panggil Imamul Muhaddisin, imam ataupun ketua segala imam-imam hadis. Yang tadi itu Ibnu Abbas, Sayyidul Mufassirin, ketua ataupun ketua segala ulama-ulama mufassirin, dialah Ibnu Abbas. Khusus seperti doa Nabi, wa'allimhu ta'wil. Dia boleh takwil, dia boleh maknakan setiap tafsir perkataan Arab. Sebab Arab ni, Arab pun tak faham. Arab pun tak faham. Kita tiba-tiba ada ulama kata kita faham Arab, tiba-tiba orang Arab pun tak faham Arab. Tanya Nabi, kita datang Melayu tiba-tiba faham Arab. Saya ada mazhab baru, dia kata. Kita tak perlu mazhab Syafi'i. Pula ada. Kan? Orang Arab pun tak faham bahasa Arab. Dia kena tanya Nabi, kita pun pandai pula. Hebatnya ada golongan tu. Jadi Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni, dialah sebab masuknya Islam Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi juga. Jadi kita tak kenal Tufail ni, kita tengah siapa? Abu Hurairah, kita kenal. Paling masyhur yang kita biasa baca tu, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawun. Apabila kamu berkata kepada kawan kamu senyap sedangkan imam sedang berkhutbah, maka laghalah pahala Jumaat. Tu hadis masyhur tu. Siapa yang riwayat? Abu Hurairah. Kita tak kenal ni Tufail ni, Tufail macam Wan Tufai. Macam Wan Tufai. Macam Wan Tufai. Tapi dialah sebab Abu Hurairah ataupun Abdurrahman bin Sakhar masuk Islam dan jadi ulama terkenal. 3 tahun duduk dengan Nabi, mendampingi Nabi. Lapar Nabi, laparlah dia. Kenyang kenyanglah dia. Kenyang Nabi, kenyanglah dia. 3 tahun duduk dengan Nabi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi, dia seorang lelaki yang terhormat, penyair yang pandai dan ketua kabilah Daus. Daus ni nama kabilah, nama kaum. Kabilah yang dipimpinnya mempunyai sebuah pemerintahan.
atau paling tidak seperti pemerintahan yang menguasai sebahagian besar wilayah pinggiran Yaman, daripada Yaman sana. Tufail mengunjungi Mekah pada tahun 11 kenabian. Tadi 10. Jadi tadi musim haji. Okey, Zulqa'dah, lepas tu Zulhijjah. Zulhijjah, lepas tu baru masuk Muharram. Muharram ni tahun ke-11 kenabian. Sebelum tiba di Mekah, Tufail telah disambut oleh penduduk Mekah. Kalau tadi macam Abu Zar, nasib baik jumpa Ali. Yang ni mereka memberikan salam penghormatan dan pengagungan kepadanya, sebab dia orang kenamaan, maka orang kenamaan dia akan jumpa orang kenamaan juga. Tertib dunia macam tu. Dan selepas itu mereka berkata, Tuan Tufail, Tuan mengunjungi negeri kami ketika mana ada orang sedang menyusahkan kami. Ni ada orang tengah susahkan kami ni. Jadi Tuan hati-hati. Sebab apa? Dia mencerai-beraikan persatuan kami. Habis Darun Nadwah. Kami punya persatuan tu dipanggil Darun Nadwah. Habis. Memporak-perandakan urusan kami. Ucapannya bagaikan sihir yang memisahkan seseorang daripada ayahnya. Macam. Sebab dia dah tak boleh declare dah dulu ni. Dia kata sihir tak boleh. Bukan sihir. Nak kata tukang tilik pun tak boleh. Mantra pun tak boleh. Dia kata macam sihir. Juga daripada memisahkan seorang daripada saudaranya, memisahkan orang daripada isterinya. Sebab bila masuk Islam, dia memang kena pisah. Tertib dia. Tapi dia jadikan point. Dia jadikan sebab. Dia kata ni sihir ni. Kami khawatir tuan dan kaum tuan akan terkena hal yang sama. Tinggal lagi dia ni orang bijak. Kan? Penyair. Mesti dia tahunya macam mana syair. Saranan kami, janganlah tuan bercakap dengannya dan janganlah pula mendengar ucapannya walaupun sedikit. Dia agak sedih lah pasal dia masuk lagi, dia letak dekat telinga dia tu kapas. Dia tak nak dengar punya pasal. Tufail berkata, demi Allah, mereka terus-menerus menghasutku sehingga aku bertekad untuk tidak mendengarkan apa-apa dari Muhammad dan tidak akan bercakap dengannya. Jumpa tengok ni Muhammad terus. Bahkan aku menyumbat telingaku dengan kapas. Punya sebiji macam kaum Nabi Nuh tu. Kan? Fastaghshaw thiyabahum. Mereka angkat kain. Wa asarru wastakbaru istikbara. Kekal mereka degil dan mereka bongkak. Inni kullama da'awtum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kaum Nuh tiap kali dakwah kan dia buat tu, dia menganjing, orang kata menghanjing, dia menganjingkan orang tu. Jadi kawan orang tu anjing kan. Kau tak tahu ke? Lepas tu angkat kain pula. Nampak dia punya tu. Tu. Wa asar wastaghshaw thiyabahum. Buat je ni. Tutup kepala dengan kain. Punya tak ada dengar Nabi Nuh. Ni macam sebiji lah. Dengar. Kau tak tahu kan. Nabi Muhammad cakap kan. Tak dengar. Dia silent mode. Silent mode. Ni siap. Dengan tujuan agar aku tidak mendengar sepatah kata pun daripadanya. Tapi kuasa Allah melampaui segalanya. Tufail meneruskan, aku masuk masjid dan kudapati Nabi Muhammad sedang berdiri mengerjakan solat berdekatan Kaabah. Jadi dia faham bentuk penyembahan tu solat. Faham. Sebab agama sebelum tu ada bentuk yang tu. Cuma tinggal lagi dua orang ni solat telanjang. Lelaki siang hari, perempuan malam hari. Dekat Kaabah ni tawaf telanjang. Macam tu. Jadi tengok, sembayang. Tak apa lah. Tengok, sembayang. Jadi aku pun berkata, ternyata Allah menghendaki aku mendengar sedikit ucapannya. Dalam Hayatus Sahabah, riwayat tu beritahu, Allah asma'allahu min. Allah memperdengarkan aku. Aku dah tak nak dengar lah, tapi macam terditik, rasa nak dengar kan. Ketika itu aku mendengar serangkap perkataan yang sangat indah. Dengar, aku penyair tak sama lah. Sebab aku penyair aku tahu. Kan? Aku penyair aku tahulah. Semalam kawan saya daripada Melaka datang kenduri tahlil
hari jemaah. Tok Mulu bagi pantun ni. Dia kata, "Apa? Tahlil mau bagi pantun enggak?" Dia kata, "Tu tahlil pantun untuk bagi makan je." Kan. Memang orang Melaka punya kan. Mana nak kata dia kenal ni, dia tahu nilai tu. Ini mesti dia kata, ini lain, bukan syair ni. Lain ni. Lebih indah daripada syair. Subhanallah. Maka aku berkata demi diriku sendiri, sakilat ka ummuk, dia kata, demi kesusahan ibuku kerana melahirkanku. Kata, kena celaka betul kau ni. Dia kata, demi Allah, aku adalah penyair yang pandai dan sangat mahir membezakan mana ucapan yang indah dan mana yang buruk. Dia tahu mana sastra dan juga mana kesusahteraan. Belit ayat kau ni, kesusahteraan ni, bukan sastra. Ada ayat terbalik. Ini kesusahteraan. Kalau sastra dia indah dia kan. Maka tidak ada salahnya aku mendengar ucapan orang ini. Dia boykot diri dia. Dia apa? Boykot. Engkau apa kau ni? Jika ucapannya indah, kenapa aku tidak menerimanya? Engkau kan pandai. Jika ucapannya buruk, tak apa, aku boleh pergi. Aku diam mendengarkannya hingga selesai. Selepas itu dia pulang ke rumahnya, Nabi pulang ke rumah, dan aku mengikutinya dari belakang. Tatkala dia masuk ke dalam rumah, aku meminta izin untuk turut masuk. Ku jelaskan tentang kisah kedatanganku, bermula daripada tindakan orang Mekah yang menakut-nakutkanku, bagaimana aku menyumbat telingaku dengan kapas, hinggalah akhirnya aku ceritakan sebahagian daripada ucapan Nabi aku dengar tadi. Aku berkata kepadanya, jelaskanlah kepadaku tentang urusanmu. Pelik ni, mana datang ayat-ayat ni? Tak pernah, kan? Tak pernah dengar ni. Baginda menjelaskan tentang Islam, lalu disambungnya dengan membacakan untukku beberapa ayat Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni namanya mu'jizat, mengalahkan. Mu'jizat ni mengalahkan. Baru dia nak dalil dia, datang Al-Quran, kalahkan dalil kafir itu. Maka demi Allah, belum pernah aku mendengar ucapan yang lebih indah daripada itu, dan urusan yang lebih adil daripada urusan yang dibawanya. Mengajak manusia daripada kezaliman kepada hamba kepada keadilan Islam, daripada mengambil harta orang lain kepada berjual beli dengan baik, daripada berzina dengan berkahwin dengan baik. Semua itu diaturkan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya ku katakan, aku ini pemimpin yang ditaati di tengah kaumku. Aku akan kembali kepada mereka dan menyeru mereka untuk memeluk Islam. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan sebuah tanda penguat untukku. Rasulullah SAW berdoa seperti yang ku minta. Lagi ajaib. Ini secebis daripada keramat. Dia tidak memohon keramat tu, dia pohon hidayah. Cuma dia kata ada tak satu sebab yang boleh jadikan satu keramat. Jadi cahaya nanti datang depan, dia kata kalau cahaya depan ni aib, cahaya itu naik ke atas kepala. Nanti ada cerita. Tanda penguat dakwahnya adalah ketika dia telah mendekati kaumnya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar di wajahnya bagai pelita. Kan? Dia tengok, dia turun daripada, kalau dalam hadis tu, daripada atas bukit, bainala batai, daripada tengah-tengah bukit, turun daripada bukit itu. Jadi kalau turun cahaya tu, kita tengok macam Power Rangers ke apa ni? Kan? Kalau Ultraman dia kat sini ya. Ya Allah. Anak-anak kita ni didoktrin, kalau hero je pakai spender kat luar. Allah, bodoh betul. Patutnya hero ni dia sopan. Anda hero je pakai spender kat luar. Mana ada hero pakai spender kat luar? Rosak betul. Tak ada etika hero lah. Tak ada etika. Selamatkan orang, spender kat luar. Jadi, maka dia kata ketika cahaya tu dekat muka aku, dia cahaya dia depan. Jadi berjalan tu dengan cahaya. Maka dia kata, ya Allah, pindahkanlah, hawil la ala wajhi. Maka dia kata, aku takut mereka mengatakan aku serupa dengan Nabi Muhammad. Dalam hadis tu dia kata, aku takut ini adalah satu bala sebab aku masuk Islam. Boleh tengok rujuk hadis tu. Jadi saya baca dua-dua lah. Jadi dia baca, yang tu pun saya baca. Maka Allah memindahkan cahaya itu ke tali cemetinya. Dalam hadis tu dia naik ke atas.
Dalam ni kata 3 tali cemeti ni. Dan dia pun pergi mendakwahkan ayahnya. Dia kata, wahai ayahku, sekarang ni kau berpisahlah daripadaku. Ayah dia pelik. Dah kenapa kau ni? Sebab dia kata, aku di atas nama agama Muhammad, kau di atas agama tok moyang kau, Lat dan Uzza. Kalau begitu aku masuk Islam. Kemudian dia jumpa isteri dia. Dia kata, sekarang ni aku engkau. Isteri kata, dah kenapa bang? Balik tiba-tiba pelik. Dah lah cemeti bercahaya. Macam apa tu? Apa? Macam Wonder Woman. Sepender kat luar juga. Ya Allah. Dia kata, abang balik dah lah, pelik dah. Tiba-tiba suruh pisah pula, kenapa ni? Dia kata, aku atas agama Muhammad, engkau atas agama atuk moyang kau. Sekarang kalau engkau nak bersama aku, kekal bersama aku, maka masuklah Islam. Maka kedua-duanya telah masuk Islam. Kedua-duanya menerima apa saja yang didakwahkannya dan mereka pun memeluk Islam. Hanya kaumnya saja yang tidak mahu memeluk Islam. Sikit lagi. Saya kena habis ikut waktu ni sebab saya ada program lagi. Meskipun begitu, dia tetap setia hidup bersama saung kaumnya hinggalah dia berhijrah semasa peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq berlaku tahun ke-5 Hijrah. Jadi ini tahun 11, 12, 13 kenabian. Maknanya 7 tahun lepas tu baru dia ni duduk. Ketika itu 7 tahun dia buat dakwah. Berapa tahun? 7 tahun. Sabar dia. Ketika itu dia telah diikuti oleh 70 atau 80 keluarga daripada kaumnya. Satu keluarga paling kurang 5 orang, 8 kali 5, 400 orang masuk Islam. Dalam memperjuangkan Islam, dia menampat ujian keimanan yang baik sehingga dia terbunuh sebagai syahid dalam perang Yamamah. Dimad Al-Azdi. Okey, Dimad Al-Azdi ni yang saya cerita semalam, dekat tu pun ada cerita yang saya baca tadi. Tu sebenarnya cerita nak relate tu, tally tu, nak samakan. Mula-mula saya cakap tadi apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Cerita dia ni sempat lagi. Okey, Dimad Al-Azdi, dia berketurunan Azdi Syanu'ah dari Yaman, pun dari Yaman juga. Dia ni kalau kita kata Darushifa lah, orang Darushifa. Bomo-bomo ni ada jin-jin ni dia lah. Jadi dia kata, dia biasanya melakukan ruqyah, iaitu mengubati menggunakan tiupan angin. Dia kan terbalik jadi kambing, contoh. Jadi suatu ketika dia mendatangi Mekah dan mendengar penduduk jelatanya mengatakan sesungguhnya Muhammad adalah orang gila. Dia ni gila. Kalau gila kata tak apa, aku biasa ubah orang. Ini dia dengar sikit lagi insya-Allah. Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب الدعوة التامة والصلاة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kemudian Dhimat berkata, jika aku mendatangi lelaki itu, boleh sahaja Allah menyembuhkan melalui tanganku, melalui perantaraan aku. Aku membuat settle lah, insyaAllah dia kata. InsyaAllah lah. Boleh lah dia kata. InsyaAllah tak ada ke tu. Dhimat pergi menemui Rasulullah, kemudian dia berkata, aku biasa mengubat dengan menggunakan tiupan angin. Dia memang dalam hadis Nabi, kalau kita baca Yasin kami malam Jumaat, kalau kita letak air, lepas baca Yasin tu hembus. Faham yang kita baca Yasin kan. Lepas tu kita sembang lah. Kalau baca Yasin tu, lepas kita baca Yasin, kita hembuslah air tu. Itulah syifa dia. Kan? Dalam hadis yang panjang ada sahabat yang mana dia baca Fatihah, dia pumbus. Lepas tu ketua kaum tu minum. Bayar 1 ekor unta. Kan? Jadi dia kena hembus. Ni kalau kita baca Yasin, anak kita nak periksa ke, kita ni biasa macam itulah. Dia macam bermusim tau. Air ni ada bila nak periksa, bila nak bersalin, kan? Kalau tak ada, tak ada kan. Patutnya kita ada standby air Yasin ni. Kan? Kalau kita baca ramai-ramai ni, kita tak tahu ada seorang wali, wallahualam, kalau dia sekali baca dengan kita tu, mungkin dia jadi sebab baik untuk anak cucu kita, insya-Allah. Jadi dia kata, bagaimana sekiranya engkau kesembuhkan, bagi tawaran ni. Kan? Rasulullah SAW menjawab, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Kami memujinya, nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongannya. May yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, tiada siapa pun yang dapat menyesatkannya. Fala, la ni isim la, dia menafikan nakirah. Maksudnya tiada jenis zat yang boleh menyesatkan dia. Tak ada. Tu. Wala mudhillalah. Wa man yudlil, manakala barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, tiada seorang pun, satu zat pun yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, iaitu yang tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba', dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dia jawab tu je yang saya baca tadi lah mula-mula tu. Dia panggil sana akmalus sana, pujian yang paling sempurna. Dhimat tersentak dan mengatakan, cuba ulang. Kan? Cuba ulang balik. Repeat balik tu, tengok. Kalau orang kata udah ulang balik. Rasulullah pun mengulanginya 3 kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Ulang 3 kali. Akhirnya Dhimat berkata, sesungguhnya aku telah mendengar ucapan dukun. Pasal aku memang sesek bomoh, tahu dah baca apa, bismillah depan je, lepas tu belakang tu entah apa dah.
Bismillah antu kan, mambang tanah, mambang semua mambang lah, berdampinglah denganku wahai si mambang. Tu dia. Dah kena beli awal-awal lagi tu dulu. Kan. Depan je bismillah, lepas tu habis semua hancur. Penyihir pun aku dah tahu dah. Kan. Penyair. Itu macam-macam lah. Yang insan mata kajit. Kan. Terbuka. Kita puas pergi kat situ Pergi dekat tabung tu, yang insan mata kaji, tak buka-buka. Memang tak buka. Kau baca lah banyak kali pun, tak buka tabung tu. Tiba-tiba tak buka. Tidak sedikit pun ucapan mereka sama dengan kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Sebab susunannya sangat indah. Saya baca pun pelik kan macam tu. Kita dengar pun dah rasa macam sangat, dia punya belakang tu dia matchingnya. Masya-Allah. Maka sungguh apatah lagi aku telah menguasai bahasa kamu sampai ke sedalam lautan. Sebab dhimat ni kan dia ruqyah kan. Jadi macam-macam dah dia ni. Dia hafal macam-macam dah. Kalau begitu, dia kata, tolong hulurkan tangan kamu biar aku berbaiat kepadamu untuk memeluk Islam. Pendek kata, Hadrat Dhimat bin Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu telah berbaiat masuk Islam. Begitu Nabi SAW dalam perjuangannya ke Taif, Allah balas dengan keislaman beberapa orang yang sangat hebat. Pemimpinnya, ketua pemimpin, tukang sihir, yang kita rasa macam pelik kan, macam susah, tetapi Allah, kerja Allah lebih melampaui apa yang kita fikirkan. Jadi semoga Allah SWT pilih kita menjadi pendukung agamanya terus-penerus. Kita dah tengok macam mana Allah telah ubah sekelip mata je. Kan? Kita pun macam tu je. Ya, itu kerja Allah. Kita kembali kepada Allah, Allah akan buat yang lebih baik. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerosakan itu zahir, kerosakan muka bumi ini kita dapat sebelum ni macam-macam ujian, subhanallah, kan, daripada pihak atas, bawah, macam-macam lah, daripada perkauman. Tapi Allah kata linudhiqahum ba'dal ladzi amilu, kami kenakan sikit, rasakan sikit. Kan, kita pun buat macam-macam lah yang kita buat, gerakan-gerakan yang kita nak kembalikan balik Islam ni. Allah kata linudhiqahum ba'dal ladzi amilu, kami rasakan sikit atas apa yang mereka lakukan dulu, la'allahum yarji'un, moga mereka kembali pada kami. Sedau. Kita dah sedau ni, dah kena ketuk tidak tidur kan. Dah kena ketuk, tengok, ya Allah, Allah buat hanya sekelip mata sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta perlindungan daripada budak-budak ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak didengari dan tidak diterima. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.